daripada fashion dulu sampai sekarang. Perkembangan fashion is something yang kita cakap pasal up to date lah, something yang new kan. So topik 2 hari tu is more to timeline. Dan topik 3 ni betul-betul baru betul-betul perkembangan industri fashion sekarang. Okay. So di penting. Okay. Psikologi fashion berbeza ikut individu, ikut negara dan juga politik, sosial budaya semualah. Okay. Okay, perkembangan industri fashion. Sejarah fashion adalah sangat kaya dan menghiburkan. Usul baru seperti rambut, aksesori, perhiasan, every single pergilah dengan pakaian, semua lengkap. Okay. Pakaian melambangkan keunikan budaya, adat resam dan mencerminkan peradaban sebuah bangsa. Pakaian akan terus menjadi keperluan asas dan menjadi salah satu warisan yang istimewa dalam mencorak budaya masyarakat Melayu serta menjadi perhatian kepada perkembangan dunia. Okey, fashion ni dah jadi macam kita punya keperluan asas. Dia bukan sekadar pakaian. Dulu pakaian adalah keperluan asas, which is kita nak tutup badan kan. Okay, sekarang fashion tu adalah keperluan asas sebab every single things yang kita buat dan every single tempat yang kita pergi, dia bukanlah kod pakaian, dia ada etika pakaian. Macam tu. So fashion kategori ni dia dah jadi penting lah. Maknanya macam you nak pergi bersukan, you dah tak pakai lagi dah baju tidur, macam tu dia dah jadi keperluan asas. Siapa nak pergi jogging pakai baju tidur kan, something macam tu. So kalau dulu pakaian adalah keperluan asas, nowadays fashion adalah keperluan asas. Dia dah jadi macam tu. Kan macam kalau you pergi kerja, you wajib pakai office attire kan. Okey, perkembangan fashion di Malaysia tidak dapat dipastikan dengan jelas. Ini betul. Namun perkembangan ini boleh dilihat dengan perubahan yang berlaku pada fashion pakaian yang dipakai oleh masyarakat. So maknanya kita boleh tengok melalui kaum lah. Okay, perbezaan kaum tu. Kita Malaysia nak kata betul-betul kita ikut fashion trend sangat pun tak. Macam tu. Kita hanya ikut fashion element, colour, macam tu. Okay. Okey, hak fashion dunia. Hak fashion dunia ni lah antara negara yang the most selalu memang Itali lah. And then antaranya ada United Kingdom, Amerika Syarikat, Jepun. So sekarang negara-negara ni dah jadi hak fashion dunia lah. Okay, dia macam one stop center. Dia sebut pasal fashion, beberapa negara ni yang akan terlintas dekat kepala semua fashion lovers lah. Okay. Nama-nama besar minggu fashion seperti Milan Fashion Week, London Fashion Week dan Paris Fashion Week memangnya menjadi impian mereka dan penggemar fashion di seluruh dunia untuk terlibat dalam acara tersebut. Kalau you tanya pasal fashion designer, semua memang kalau boleh nak masuk lah. Kalau you masuk tu you memang top lah. Okay, top. Selain glamour dan penuh pesona, medium pentas fashion itu juga turut menjadi saksi dalam mengutamakan kontrak fashion yang bernilai jutaan tinggi. Sebab tu lah orang suka. Okay. Fashion model. Okay. Tujuan macam dia cakap kat sini, tujuan fashion tu tetap sama. Tapi kita sebagai manusia, kita ada adat kita kan. So fashion pakaian dah mengikut status. So, industri fashion moden telah mencipta pelbagai gaya berfashion seperti gaya hipster, rebel, fashion jalanan, gaya pejabat dan sebagainya. Ini fashion kategori yang dicampur dengan gaya. Okay. Kalau you all tengok dekat sini hipster, rebel, jalanan, gaya pejabat dan sebagainya, boleh you all beza tak? Yang mana yang gaya, style, yang mana yang fashion kategori? Antara 4 ni je. 1, 2, 3, 4. Office wear tu fashion kategori. Betul. Okay. Fashion jalanan tu kategori. Fashion jalanan tu? Kategori. Betul.
Hipster and rebel ni is more to style. Gaya. Betul. Okay. Selain itu, masyarakat hari ini mampu untuk mengambil pakaian peribadi. Peribadi is custom made lah, made to measure, ikut badan ini sendiri, yang merupakan cara sebagai cara ekspresi diri. Setengah orang sekarang, zaman sekarang, dia dah ada baju yang one off. Maknanya dia buat sendiri untuk dia, orang kat luar tak ada. Maknanya baju tu hanya dia seorang je boleh pakai. Ya, dia sekarang dah ramai orang yang macam tu lah. Yang dia buat baju one off. Kalau dulu yang jenis one off ni, contoh kalau orang yang bentuk badan dia yang lain daripada yang lain lah. Meaning dia bukan SML punya size, dia something like different. Dia terlalu kecil ke, dia terlalu besar ke, ataupun dia terlalu big size ke. Dulu orang macam ni je yang buat made to measure. Kebanyakannya macam tu. Sekarang even artis sendiri pun kita dah tengok dia orang dah start tak pakai pakaian yang dalam big scale. Macam tu dia orang dah kurang pakai. Dia orang banyak tak pakai pakaian yang one off. Contoh kat sini orang baiklah dia orang letak Rosita Cik Wan. Sebab Rosita Cik Wan every single time dia nak pergi holiday, kalau dia pergi holiday tak sekejap-sekejap kan. Dia akan pergi dalam 15 ke 30 hari macam tu, dan setiap hari dia punya baju untuk pergi berjalan tu, bercuti tu, dia dah tempah siap-siap. So pakaian dia takkan sama macam tu. Dan one and only lah, meaning like dia je yang pakai. Maksudnya orang lain, orang luar tak boleh dapat pakaian macam tu. So dia ada gaya dia sendiri. Okay. Fashion juga sebagai produk untuk gaya betul. Sebab fashion ni bukan tertumpu kepada pakaian je. Aksesoris juga fashion. Okay. Berpakaian bergaya boleh menunjukkan diri kepada orang ramai dan menunjukkan kepada orang lain kehadiran taste, kehadiran rasa dan kepribadian si pemakai. Daripada jumlah pengeluaran industri barangan industri fashion yang dianggap bergaya dan memenuhi keperluan peribadi, termasuklah, okay, macam tadi saya cakap lah, fashion tu termasuk pakaian, aksesori, kosmetik, even minyak wangi tu sendiri adalah fashion, dan lifestyle lah, maknanya barang-barang di rumah. Sebab tu you tengok nowadays decoration rumah tu dia dah jadi in. That's why you tengok dekat IKEA tu bukan sekadar orang beratur for dia punya food, dia punya chicken wing tu semua. Orang juga dah mula sebab decoration rumah is lifestyle kan, fashion sendiri kan. So orang boleh di IKEA, orang boleh berkarya sendiri. Maknanya you beli so everything from IKEA and then you arrange sendiri dekat rumah mengikut taste dan rasa you, mengikut you punya karakter kan. Tengok orang dia suka rumah dia pink semua, tapet bulu semua, macam tu. Dia nak very like girlish dekat dalam rumah dia tu. Ada semua orang dia very like minimalist. Macam Japanese punya rumah, minimalist sangat, semua terhad macam tu. Ada semua orang dia sukalah macam-macam gaya lah rumah. Okay, you boleh buat rumah gaya hipster lah, apalah, dan Scandi punya style lah, apa semua, itu semua adalah fashion. Okay, so pengeluaran semua perkara yang you tengok yang di listkan ni, ini semua kita panggil under industry fashion. Masuklah yang decoration rumah tadi. Okay, so industry fashion ni dia meluas. Senang kata bila orang cakap apa itu fashion, terms yang paling tepat adalah you cakap lifestyle. Okay. Peringkat perkembangan industri fashion. So perkembangan industri fashion dikatakan bermula pada tahun 1890, di mana pengeluaran kecil industri pakaian dan aksesori bertukar menjadi pengeluaran berskala besar. Okay. Zaman dulu-dulu ni dia starting dengan tukang jahit. Lama-lama dia rasa pakaian ni boleh dibuat secara kilang, secara big scale. So tahun ni lah start secara big scale. Okay. Kalau macam before this, before tahun 1890 ni, kebanyakannya yang menyediakan pakaian untuk family adalah ibu. Ibu-ibu untuk setiap rumah lah. Okay. Dan dia ada
very minimum orang yang tukang jahit tu, very minimum. Ada, tapi very minimum. Sebab rata-rata pada tahun ni semua ibu akan menyediakan pakaian lah untuk anak-anak. Okay. Starting dia sikit-sikit, dia slowly dia bergerak menjadi satu orang kata gerakan ekonomi yang sangat penting lah. Okay. Pengeluaran pakaian yang dihasilkan bersifat bergaya yang biasanya dipakai dalam masyarakat elit. So dia starting untuk elit lah dulu bila dia pergi kedai. Maknanya pada zaman ni siapa yang pergi kedai tu orang kaya lah. Macam kita sekarang, siapa yang pergi apply siapa yang pergi tempah pakaian dekat fashion designer, you golongan elit lah. You takkan buat pakaian harian ni tiba-tiba pergi kat designer sebab mahal. So macam tu juga dulu. Okay. Bermula pada tahun 1960 terdapat perubahan yang serius dalam fashion, industri fashion, dan telah dibahagikan kepada dua cabang, iaitu haute couture. Haute couture means yang itulah yang dia tempah personal tu, and then yang sedia untuk memakai, ready to wear. Itu adalah pengeluaran daripada kilang. Okay, and then ini adalah jenama yang you pun tahu, sampai sekarang you dengar. Tapi dia adalah one of top senior punya design lah. Christian Dior ni pada zaman dulu lagi. Okay. Givenchy, Chanel, ni semua zaman-zaman dulu lah. Okay. Tapi until now dia manage to sustain dia punya business, and sampai generasi sekarang, macam generasi you all pun, you all tahu apa tu Christian Dior, you all tahu apa tu Chanel. Okay. Dan dia adalah antara pelopor utama lah daripada dulu. Bukan setakat pelopor utama, pelopor yang dari sini, yang dah lama. Okay. And then dalam tahun 1990, persekitaran fashion bersifat pluralism telah muncul yang bermaksud ketiadaan gaya seragam dan komitmen dalam fashion. So tahun 90, which is tahun-tahun saya lahir lah. Okay. Dia dah bersifat pluralism ni bermaksud you tak ada lagi pakai sama dengan orang. You dah ikut cita rasa you sendiri. Kalau time tu kawan you suka pakai skirt, maybe you tak suka, you suka pakai seluar. So you boleh ikut laluan you sendiri. Macam tu. So pada abad ke-21, fashion telah menjadi global dan mereka dari pelbagai negara telah menawarkan idea-idea mereka yang berbeza. So kat sini designer dah boleh berkarya lah. Macam dulu designer tak boleh berkarya. The only thing yang designer fikir kalau dia duduk kilang adalah practicality. Pakaian yang semua orang akan pakai. Macam tu. Nowadays, mereka dah sanggup mempertaruhkan, dah boleh mempertaruhkan idea mereka. Maknanya lagi pelik, lagi unik, lagi cantik, orang lagi suka. So peranan ekonomi, okay? Ekonomi memainkan peranan yang besar dalam perkembangan fashion sama ada di dalam negara maupun di luar. Bukti semasa zaman ekonomi meruncing iaitu zaman Perang Dunia Kedua. Dulu ada belajar di mana melihatkan perkembangan fashion agak perlahan sebab ikut time itulah dia ada pergolakan ekonomi. So semua orang pakai pakaian yang bersesuaian, bukan fashion, pakaian yang bersesuaian. Okay? Masyarakat lebih mengutamakan keperluan asas untuk hidup berbanding untuk fashion pada zaman ini. Kepesatan perkembangan industri fashion dan pakaian serantau hakikatnya membawa kepada perkembangan industri fashion. Industri fashion dan pakaian merupakan antara sub jaringan ekonomi. Dulu sub, sekarang adalah antara ekonomi yang penting lah. Okay? Saling bergantung antara satu sama lain, termasuklah logistik, perkembangan, pengurusan dan lain-lain. Sama je dengan industri yang lain. Okay. Pada tahun 2006 sampai 2010, you tengok sini, kat sini, industri fashion ni dah menyumbang 9.9 bilion dalam mengeksportkan produk kita. So, kita pun slowly dah ada big scale punya fashion house, big scale punya kilang pakaian. Macam tu. Tapi masih tak banyak sebenarnya, masih tak banyak. Sebab tu you tengok kebanyakan mereka fashion yang mengeluarkan RTW, kan diorang akan, kalau you tahulah, kan diorang akan sediakan fashion tu at least 1 year ataupun 6 months before.
contoh dia nak keluar pakaian raya kan, dia akan buat setahun ataupun 6 bulan sebelum raya tu lah. Okey, sebelum dia launch tu lah. Okey, sebab dia orang rata-rata dia akan menghantar big scale punya pakaian tu dekat luar negara buat, bukan dalam ni bukannya tak ada, kita dah start ada, tapi kita punya cost masih lagi tinggi berbanding luar. Okey, ini adalah produksi secara besar-besaran. Okey, peranan ekonomi telah membentuk kemajuan globalisasi yang membentuk kepada perkembangan industri fashion. Okey, globalisasi dianggap sebagai proses yang meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa ada sempadan dan kedudukan geografis sebuah negara. Okey, so globalisasi ni sangat penting lah. Maksudnya keterbukaan masyarakat tu lah. Bukan setakat masyarakat, di whole negara. Okey, keterbukaan. So keterbukaan inilah yang menyebabkan, kita panggil open minded lah. Keterbukaan inilah menyebabkan ekonomi fashion semakin baik. Ekonomi fashion. Sebab dulu kalau orang tengok fashion ni sekadar benda yang you nak glamour sendiri. Benda yang kalau ayat orang sekarang panggil nak feeling sendiri. So bila zaman sekarang ni fashion adalah salah satu cabang industri yang sangat penting yang membantu pertumbuhan negara. Okay. So pembangunan teknologi secara tradisional, saintifik dan syariah. Okay. Biasanya pembuatan kain tradisional lah dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya adalah dengan cara menenun, menjahit, menyulam. Dulu sulam-sulam semua pakai tangan, sekarang semua dah ada mesin. Okay. Pembuatan pakaian secara tradisional menggunakan tenaga manusia, tidak sama sekali menggunakan alat mesin. Okay. So sekarang dia dah jadi pembuatan, contoh pembuatan kain tradisional yang menggunakan tangan, something dia adalah satu kata medium tradisional yang dipelihara. So bila you masih nak contohlah kata you nak songket yang tenunan tangan, you tahu price dia sangat tinggi sebab demi dia nak menjaga benda tu. Bila dia dah masuk dalam pembuatan kilang, songket punya harga dah turun. Okay. So dia ada badan-badan yang masih memelihara cara yang lama, masih ada demand untuk pembuatan contoh songket tadi dengan cara yang lama. Okay. So sekarang ekonomi dah jadi dua cabang, which is contoh seorang designer tu memilih untuk membuat songket secara kilang, maknanya dia buat secara big scale tapi dijual dengan harga yang murah lah, lebih murah, ataupun mereka tu memilih nak go for traditional. Di mana dia buat dengan kreativiti dia lah. Maknanya dia menggunakan tangan apa semua dan dia tak big scale, dia very like custom made dan harga dia bersesuaian lah dengan apa yang dia kata apa, offer tu dia punya client. Okay, peranan politik. Trend fashion models ataupun fashion muslimah yang sederhana dipengaruhi dengan pergerakan politik negara yang semakin cenderung ke arah Islam. Okay, actually ayat ni, statement ni sebenarnya dia bukan cenderung kepada politik semata-mata. Okay, memang diakuilah zaman sekarang ni banyak orang dah cenderung ke arah Islam punya pakaian. You bertudung ke, you tak bertudung ke, orang dah start slowly move to something yang more Islamic lah. Maknanya orang sekarang is more menjaga. Yang tak menjaga tu masih ada tapi bilangannya tu dah terlalu kecil. Kan? Sebab apa? Kita dah cuba memfashionkan kita punya pakaian. Kan saya cakap hari tu kan, dalam Islam tak ada perkataan fashion. Kan? Tapi apa yang kita cuba ketengahkan dalam industri fashion ni adalah modest fashion lah, which is fashion yang kita boleh pakai as Islam, bukan sekadar gerakan politik negara semata-mata. Okay. Disebabkan itu mood rakyat juga lebih terbuka kepada fashion-fashion yang berunsur Islamik. Okay. Fashion wanita yang berjubah seperti di rantau Arab sebelum ini tidak popular, tapi sekarang ianya telah menjadi sebagai salah satu wardrobe wajib dalam pakaian harian mereka. Maknanya kita lah dalam wardrobe pakaian kita. So rata-rata sekarang
Kalau orang dulu memang tak ada jubah dalam dia orang punya wardrobe. Sekarang rata-rata even kalau you pergi mall pun kita dah ada uh, kita dah boleh nampak orang pakai jubah apa semua sebab nowadays kita dah ada pilihan jubah yang sesuai untuk kita. Dulu punya pakaian jubah kita ambil daripada negara Arab sangat tak sesuai dengan iklim kita yang panas apa semua dan kita tak ada habuk debu yang nak melindungi. Dulu banyak orang berfikir secara macam tu. Nowadays kita dah ada breaker fashion, kita dah ada banyak ilmu tentang fashion. So jubah tu boleh diubah sesuaikan menjadi masih jubah tapi bersesuaian dengan iklim Malaysia lah kan. So kain lah sejuk, lembut, senang pakai dan praktikal lah, very practical. Okay, kesedaran dalam politik semangat Melayu juga melahirkan trend fashion bertanjak di kalangan golongan lelaki Melayu Islam. Ini sebenarnya bukan gerakan politik semata-mata, sebenarnya ini more to gerakan NGO yang nak membangunkan semangat dan adab Melayu. NGO, okay? Dia tak terlibat sangat secara politik, secara langsung tu tak ada sangat. Tapi sikit-sikit tu mungkinlah ada macam tu. So kalau dulu macam tu, kalau dulu semuanya ikut trend. Kalau semua orang pakai macam tu lah semua orang. Nowadays, you ada pilihan kan? Nowadays. Kalau orang bertudung pun sekarang dia dah ada pilihan. Dia nak bertudung separuh ke, dia nak bertudung penuh ke, tapi dia masih bertudung. Macam dulu, kita ikut masyarakat. Kalau semua orang pakai tudung separuh, semua akan pakai separuh. Macam tu. Ikut. Okay, peranan sejarah. Okay. Peranan sejarah juga sangatlah penting dalam pergerakan industri fashion. Fashion berubah mengikut putaran masa. Jika kita mengkaji secara mendalam tentang sejarah fashion, kita pasti tertarik dengan kepelikan fashion dan dunia fashion yang berwarna-warni. Okay. Contoh baju tradisional menjadi pilihan mereka khususnya untuk menghadiri sesuatu majlis atau sewaktu meraihkan sesuatu perayaan. Bak kata pepatah, sekali laut berombak, sekali pantai berubah. Ini ikut pergerakan lah, ikut kesesuaian masa. Okay. Maknanya kalau dulu tu anything yang berlaku di dalam negara, itulah akan berlakunya perubahan dalam fashion. Macam tu. Okay. And then something macam ni. Kalau dulu macam ni lah pakaian kita pergi majlis ataupun di hari raya kan macam tu. But nowadays kita dah meletak, kita more to like budaya sekarang. Kita dah tak ada orang yang hanya like menitik beratkan Islamik macam tu. Rata-rata sekarang orang yang Islamik sekalipun, contohlah macam kita punya ustaz dan ustazah sekarang, tak kisahlah selebriti maupun tidak, dia orang sekarang dah meletakkan pakaian Islamik tu secara fashion lah juga. Dia orang dah menjaga dia orang punya personality. Kalau dulu kalau kita cakap pasal ustaz dan ustazah ni, kita hanya akan jumpa mereka dalam pakaian mereka yang betul-betul ikut paduan Islam lah. Macam tu kan dulu. Kalau jubah putih jumpa Pak Ustaz. Kalau ustazah tu pula dia akan hanya pakai like dia punya mini pelekung tu semata-mata. But nowadays kita jumpa sekarang ustazah yang dah pakai style but masih menjaga segala apa ni rules Islam dan syariat lah kan dia orang ikut. Even ustazah sekarang pun dah pandai dinding tudung, but tudung ni besar, bukan semata-mata dia pakai macam mini tudung. Dulu kalau ustazah mini tudung, ustazah ni mini tudung kan. So sekarang kita dah jumpa ustazah yang dia bergerak mengikut perubahan masa, but still masih menjagalah segala batas-batas agama macam tu. Okay. Peranan sosial. Dilihat dari permintaan dan kesedaran golongan atasan yang mahu gaya pakaian fashion kini. Okay. Elegan dan mahal untuk menjaga imej mereka dan membezakan mereka daripada golongan bawah. Biasalah selalu orang yang peruntukannya banyak apa semua, normally dia tak nak pakai sama dengan orang lain. Okay, so dia sebab tu lagi tengok golongan atasan dia orang dah ada breaker fashion dia orang sendiri. Ini dia nak pakai untuk dia orang sendiri, okay, for their own.
dia nak pakai sendiri, tak nak sama dan nak mengekalkan kelas dia orang serta nak memperagakan dia orang punya status kepada orang lain. Okay. So bagi golongan bawahan pula, mereka juga mahukan fashion pakaian yang terkini dan berpatutan dengan aktiviti seharian mereka dan kemampuan kewangan mereka di samping dapat dilihat dapat kelihatan kemas dan menarik. Maksudnya orang golongan bawahan sekarang nowadays pun dia ada nak juga ikut fashion terkini. Tapi kalau golongan bawahan, rakyat marhain lah cakap kan, kita nak fashion tapi kita just follow apa yang ada di yang ditawarkan pada you all. Contoh macam you all pergi mall, contoh you all masuk Padini, H&M, maknanya you all pakai benda fashion terkini tapi yang dah disediakan. Which is kalau golongan atas yang VIP ni apa semua, diorang nak juga trend but on your own macam tu. Masih ada diorang punya karakter. Sebab dia boleh buat one off untuk diorang macam tu kan. Fashion bertudung pula contohnya 10 tahun lepas yang tidak pernah diambil serius oleh fashion lovers sekarang menjadi industri yang bernilai puluhan jutaan ringgit. Okay. Dulu kalau yang jual tudung ni kedai Pakistan, kalau zaman dulu lah, zaman yang kecil dulu kedai Pakistan, pasar malam, kalau tak tahulah kalau you all sempat tak zaman tu kan. Kalau dulu kalau orang nak raya apa semua dia akan pergi pasar malam awal supaya dapat beli tudung awal banyak kan. Kalau orang dulu macam zaman ni dulu kecil kita ada sampai 7-8 pakaian kan. Untuk pakai raya pertama sampai raya ke-8 macam tu kan. So rata-rata yang Miss tengok banyak orang lah, rata-rata orang akan pergi ke expo, pasar malam ni bukan pasar malam yang macam you pergi tengok jual ikan tu, bukan. Pasar malam ni something like yang expo punya lah. Maknanya benda dah ada, dia orang offer tu untuk tahun ni you pergi beli macam tu kan. Kalau macam zaman sekarang you nak tudung, even dalam Shopee pun ada. Even you dah boleh beli tudung-tudung fashion designer yang ada. Macam tu kan, you nak tudung siapa, you nak tudung yang mahal ke yang murah ke, ikut bajet poket you. Macam tu. Okay. Ledakan fashion dan trend bertudung di kalangan wanita Islam lalu di Malaysia melahirkan puluhan jenama fashion yang mendapat tempat di kalangan wanita Islam ini. Pelbagai rekaan yang mengikut design. Contoh inilah macam dark scarf, even Nilofa pun dia start dengan tudung macam tu kan. Start dengan tudung, lama-lama dia pun dah ada segala line dalam industri macam tu. Okay. Dulu kalau orang kurang pakai tudung sebab bila pakai tudung ni orang rasa macam makcik. Dulu-dululah kalau pakai tudung ni, so orang dulu yang pakai tudung tak ramai. Zaman-zaman kecil dulu kan, tak ramai yang pakai tudung. Sekarang dah ramai sangat. Sangat ramai orang yang pakai tudung sebab you dah boleh ikut your own gaya, your style, your character. You nak pakai tudung yang nampak macam makcik ke, ikut suka you lah. You nak pakai tudung yang nampak macam 10 tahun lebih muda pun, ikut suka you lah. Macam ikut suka. Okay. Pengaruh sosial dan psikologi dalam pemilihan fashion. Okay, ini more to individu lah, more to you punya upbringing dalam family juga menentukan you punya fashion. Macam tu. Okay. Sebagai pengguna individu, kita sering terlibat dalam membuat keputusan membeli seperti membeli produk ataupun perkhidmatan. Yang menariknya wujud perbezaan banyak atau sikit di kalangan pengguna dari segi gelagat pembelian mereka. Bagi pihak pemasar pula, mereka tertarik dengan gelagat pengguna akhir membuat keputusan pembelian, membeli dan juga selepas membeli. Okay, memahami gelagat pengguna dan individu. Okay. Ini Miss punya topik untuk PhD, which is Miss mengkaji psikologi pengguna terhadap, tapi bukan terhadap semua fashion lah, hanya tertumpu kepada sustainable fashion. Okay.
Okey, apakah atau siapakah yang mempengaruhi pembelian terbaru pakaian idaman anda? Adakah ahli keluarga, rakan sebaya atau trend semasa? Sila bincangkan. Okey. Miss nak you all sekarang ni semua, Miss tak tahu lah, Miss tahu ada setengah orang dalam kereta ke apa, you just tulis ataupun you just terus nak cakap dengan Miss, nak bagi tahu lately bukan cakap pasal dulu, lately ni benda apa tiga yang sangat mempengaruhi you dalam pemilihan pakaian you. Mak you ke, semua orang mak dia yang decide. Kena pakai ni, kena pakai ni, kena pakai ni. Macam tu. Ada semua orang atas diri sendiri. Kalau atas diri sendiri tu apa yang mempengaruhi? TV ke? Macam tu, something like that. Okay. So you letakkan tiga. Nanti Miss nak berbincang dengan you all lah. Miss bagi 5 minit je. Kejap je. Dan jangan ngantuk. Jangan ngantuk tau. Apa benda? You boleh listkan objek ke yang mempengaruhi ke? Ataupun tiba-tiba you satu hari ni you jalan dekat taman, tiba-tiba you rasa macam you dengan nature ni it's like bersatu kan. Tiba-tiba you decide macam mulai hari ni saya nak pakai fashion yang berunsur alam macam warna-warna. Contoh anything. Miss nak you all listkan 3 benda yang sangat mempengaruhi fashion you all sekarang. Macam tu. Miss nak minum air sekejap. Aku kering juga. Okey dah ke? Okey kalau dah bolehlah siapa-siapa nak cuba share dulu. For you all tulis dekat chat Okey. Siapa-siapa nak explain? Nak try siapa-siapa? Apa yang you rasa lately ni yang mempengaruhi you bila you dah besar lah? Normally waktu you kecil,
apa yang you pakai adalah yang disediakan oleh family you kan, macam tu. So nowadays you dah besar sekarang, even Miss rasa contohlah macam pakaian raya pun nowadays you dah boleh decide sendiri you nak pakai apa. Mungkin paling kuat pun you ikut warna lah kalau ada family yang ikut warna tema macam tu kan. So kalau you all macam mana? You all. Siapa nak cuba? Saya Miss. Okay. Farhan kan? Okay. Miss tadi Miss ada sebut saya attendant ke? Saya tak dengar lah. Ada. Tapi sebab Okay. Miss nampak nama you, Miss dah tip lah. Okay. Satu keselesaan kot. Okay, keselesaan. Okey lah. Ah, Memang Brand tu tak adalah penting mana kan. Yang penting selesa. Selesa lah kita pakai kan macam tu. Sedap pakai. Lepas tu dua materials dia. selesa pada you tu yang macam mana? Selesa yang pada you. Saya size S. Tapi sometimes kita tengok kedai. Kalau S tu still lagi besar. Betul? So saya kena ambil XS macam tu. Tapi sometimes saya boleh pakai M. Kalau M tu lebih kurang kecil macam S. Macam tu. So saya kena try and error banyak kali lah. So Mungkin dia punya cutting. you selesa pakai pakaian yang muat-muat you ataupun you suka something yang lagi besar daripada you? Muat-muat. Muat-muat itu selesa pada you kan? Okey, lepas tu? Lepas tu dia punya materials dia. Sometimes saya suka tengok yang senang nak iron. Senang nak iron meaning tak payah iron ataupun kena iron tapi senang? Kena iron tapi senang. Okey. Kan ada jenis cotton kan sekali iron dua macam tu dah okey kan. Tapi ada cotton pula jenis macam dah iron macam tak ber-iron. Macam tu. Iron 10 kali pun macam tu juga rupa. Lepas tu tapi kadang-kadang ada juga materials yang memang macam tu, itu tak apalah, kita maafkan lah kan. Macam linen tu kan sikit. Lepas tu yang ketiga saya tengok occasion nak pergi mana. Macam tu. Kan kita orang kan nak pergi intern lah kan. So mungkin itulah keperluannya untuk kita pergi beli benda-benda macam tu. Next semester you all pergi intern? Okay. Sudah boleh prepare dari sekarang. Lepas tu tengok juga tempat intern dekat mana yang you pilih. Miss harap you all boleh impress tempat intern tu. Faham kan? Miss cakap kan? Sebab, contoh Miss bagi contoh. You all pergi dekat Salikin Sidik. Kenal Salikin Sidik? Orang yang sangat memartabatkan traditional, designer yang memartabatkan traditional punya attire ni lah. So you akan pergi mengikut kesesuaian. Bukan yang Miss suruh you all pergi dengan kebaya ketat ke apa ke tak. Tak macam tu. Cuma you all dah get ready daripada segitu. You all dah tahu dah breaker fashion tu dia more tu ke mana. Macam tu. Contoh kalau tiba-tiba you all practical dekat Zara. Contoh. You all janganlah hari-hari pergi Zara tu pakai baju burung. Contoh bukan tak boleh. Tapi you kena tahu pandai bawa diri. Kalau you sopan lah tak kisahlah. Tapi you kena tahu pandai bawa diri. Okay. You all sebenarnya dah ada tempat praktikal ke macam mana? Sekolah. Dah pergi sekolah kan? You all dah pergi, you all akan terus ke sekolah lah untuk praktikal. Tapi tempat tak tahu lagi. Ada LI juga. LI pun ada. Rasa COVID dah habis maknanya you all akan physically pergi ke sekolah lah. Okay, faham. Alright. Okay, lepas tu ada lagi Farhan ke tu je? Tu je lah yang terpenting lah kalau saya nak beli apa-apa. Okay, terpenting. Alright. So maknanya keselesaan, material dan juga apa tadi? Kesesuaian tempat. Okay. Alright, next siapa nak cuba? Dia tak semestinya benda-benda macam tu kan. Kadang-kadang apa yang berlaku dalam hidup you juga menentukan fashion you. Secara sedar atau tak. Syirah Miss. Saya. Okay. Sekali harga. Ni saya punya pandangan lah harga sebab sejak masuk uni
biasanya baju kita beli sendiri dah, parent dah tak belikan dah. Kalau dia saya lah, betul. kalau saya cakap mak saya pun, tak ada duit nak beli baju. Lepas tu mak saya cakap, beli sebulan selai. So nanti 12 bulan ada 12 selai dah baju baru dah. 12 tu. Dia cakap macam tu. Hebatlah Okay, tu, so, sebulan sekali beli baju hebat sebenarnya. Orang kaya, Miss. lepas tu satu lah kita kena pilih baju yang bersesuaian dengan kemampuan. Tu satu. Okay, Harga lepas lah tu bagi. harga menurut saya. So kedua yang mempengaruhi tu Korean streetwear. Dia orang suka pakai macam baggy, sweatshirt, Okay. colour Dia yang mengikut pastel. pergerakan tu. Okay. Lepas tu lagi satu macam trending, macam kalau ni bukan yang Korean pun still ada macam style yang trending kan, macam putih, dari atas ke bawah pakai putih, yang macam tu. Maknanya you tak menggemari colour blocking. Maksudnya you suka benda yang kalau up to toe dia biarlah harmoni. Yes. Dia colour yang macam tak ada pastel sangat. Macam tu. Light cantik kan colour macam tu. Itu kalau saya lah. Harga, you ikut trend. Ikut Lepas tu Korean warna. style. Itu trend lah. Korean style tu you mengikut gaya trend. Warna betul. Pastel. You masih suka tengok cerita Korea, suka tak? Ya, K-pop stand. Ni makwanya ni BTS ni. Oh ya Allah. Okay. Lagi tu je. 3 tu lah. Okay. Lagi? 3 tu. Siapa tiga lagi nak mencuba? Hana. Boleh. Siapa-siapa je. Iza. Baiklah. Yang negara bikini bottom tak nak try? Bisa pakai. Tak apa lah. Okay. Lagi? You nak cakap pasal you follow sesuatu fashion category ke, ataupun you nak cakap pasal you follow sesuatu gaya ke? Ikut you lah, gaya you. Macam tu. You just nak bagi tahu apa yang penting pada you. Okay. Ada? Tak ada? Tak ada nak share. So, Miss tengok kat sini rata-rata yang akan cakap yang selesa lah. Okay. Sebenarnya selesa ni mengikut you juga. Setengah orang dia tak selesa pakai baggy. Selalu bila kita sebut selesa, orang ingat baju besar. Tak, bukan semua orang akan rasa selesa dengan baju besar. Kadang-kadang bila baju terlalu besar dia rasa rimas. Macam tu. Ada setengah orang pula bila dia rimas, ada setengah orang pula bila body hugging punya baju, dia rasa selesa. Dia rasa macam baju tu langsung tak ada flowy tu, dia rasa selesa. Maknanya baju dia nak ikut badan betul. Macam tu. Selesa. Ada setengah orang yang muat-muat dia. Macam Farhan tadi, Farhan suka pakaian yang muat-muat dia. Maknanya tak ketat menyeksa, tak baggy yang terlalu banyak sangat fabric terkeluar tu kan. Macam tu. And then kalau you masuk ke pasar raya, contoh you masuk, sebab sekarang Miss rasa semua orang dah boleh decide buat pakaian, decide buat pakaian pula. Boleh decide untuk membeli pakaian sendiri sebab you all dah besar. Kan? So bila you all masuk, memanglah rata-rata yang akan ikut bajet poket sendiri. Ada setengah orang bulanan dia tinggi, parents bagi. Ada setengah orang cari sendiri. Ada setengah orang parents bagi cukup-cukup. Macam tu kan. Okay. Ada tak setengah orang yang dia suka, dia tak kisah pun brand ciplak lah apalah semua, dia tak kisah pun asalkan murah. Ada tak? Tak kisah, pada dia asalkan murah. Kalau macam Miss dulu, waktu Miss belajar macam you all, waktu zaman Miss degree dulu, Miss kerja sendiri juga. Parents bagi duit juga dan Miss kerja sendiri juga. So pemilihan pakaian tu atas Miss lah. Kan macam tu kan. So Miss tak adalah beli pakaian macam Isyirah beli tiap-tiap bulan tu, tak ada lah.
Cuma setiap kali ada any occasion ataupun any event, Miss akan pastikan Miss beli baju. Macam tu. So kalau kata sebab Miss kan daripada UiTM. UiTM ni kalau zaman Miss dulu, kita orang terlalu banyak event. Nak orang fashion ni. Kita orang terlalu banyak event dengan semester punya event lah, dengan apa lah macam dulu. So bila kita ada banyak sangat event, so Miss nak setiap kali nak pergi tempat new, event baru, Miss akan beli baju. Macam tu. Macam kalau you all tahu, Miss dekat luar, tak tahu lah you all tahu ke tak, Miss kat luar, Miss baru bertudung lah. Before this, Miss tak bertudung lah kan. Macam tu. So, tapi macam mana pun Miss sangat menitik beratkan sopan. Bukan sebab time tu fikir nak menutup aurat, bukan. Itu keselesaan pada Miss. Pakai something yang sopan. Macam tu. Walaupun time tu Miss tak pakai tudung ke apa ke, Miss lebih selesa something yang tutup. Tutup lah, tutup seluar panjang. Miss tak pakai langsung, tak reti pakai seluar pendek. Macam tu. So itu keselesaan pada Miss. Macam tu. Setengah orang, bila dia tak seksi, dia tak selesa. Dia kena seksi, dia kena tunjuk apa yang ada kat badan dia. Itu dia selesa. Kalau dia tutup lituk macam tu, dia rasa macam macam tak boleh lah, macam keluar tu macam ada benda tak kena. Dia ada orang macam tu. Ini kita tak cakap pasal agama lah, kita just fokus kepada fashion kan. Macam tu. Okay, warna. Okay, Miss percaya ramai orang beli pakaian juga, warna adalah salah satu benda yang sangat-sangat penting lah. Kalau macam Miss dulu, dalam hari Miss kau buka je hari, semuanya warna hitam dan grey sahaja. Macam tu. Bukan sebab Miss gotik ke apa, bukan. Sebab Miss selesa warna tu. Macam tu kan. Jawapan selamat. Macam tu. So bila macam Miss dah start berhijab ni, kita dah start dalam wardrobe Miss dah start ada warna-warna perempuan. Miss panggil warna-warna perempuan. Warna-warna pastel apa semua. Tapi masih Miss lah, Miss tak suka warna pink. Macam tu. Tak boleh. Allergic betul kalau pink ni. Macam tu. Kan? So ikut orang lah macam tu. Tengah orang pula macam Miss cakap tadi contoh Miss bagi contoh. Miss cakap perubahan fashion pada diri dia berlaku dengan sesuatu yang berlaku dalam hidup dia. Tak semestinya pengaruh media sosial. Itu memanglah zaman sekarang memanglah ada. Maknanya you tengok artis ni pakai, you pun nak. Cantik lah seluar artis ni. Cantik lah dia ni pakai. Cantik lah dia tu pakai. Apa semua sahaja kan. Macam tu. Tapi bukan itu semata-mata lah. Setengah orang, certain things yang happen dalam hidup dia. Contoh. Ni bukan nak cerita sedih je ke? Bukan. Maksudnya contohlah kalau dia dah berkahwin. Setengah orang bila dia dah berkahwin, dia akan tukar fashion dia. Macam tu. Kadang-kadang pemikiran you, the more you matured, the more you akan berubah fashion you sebenarnya kalau you perasan. Macam tu. Kalau macam setengah orang, waktu sekolah menengah contoh, waktu sekolah menengah you macam tak peduli pun fashion apa. Setengah orang dia dah peduli dah. Daripada zaman dia kecil lagi, dia dah peduli sangat apa yang dia nak pakai. Setengah orang waktu zaman menengah, kalau you cuba fikir balik zaman you menengah dulu dengan zaman you sekarang. Beza tak? Setengah orang dia tak beza. Sama je. Kalau dia pakai seluar yang serai, seluar track tu, itulah dia pakai sama sekarang. Setengah orang dia suka. Dia rasa selesa seluar tu. Apa benda kan Miss allergic betul seluar tu, tak boleh. Lepas tu setengah orang dia just bawal. Ada orang dia carry bawal sampai besar. Dia memang nak pakai bawal tu. Dia memang anti yang instant punya shawl tu semua tu dia tak suka. Macam tu dia tak suka. Kalau contoh macam Miss, mestilah berlakunya perubahan fashion. Tapi tak banyak daripada segi gaya Miss tak berubah. Contoh macam dulu Miss tak bertudung, sekarang bertudung. So Miss just cari something yang cover kepala lah. Macam tu kan. Tapi kalau nak ikut gaya Miss, Miss masih tak suka pakai skirt. Miss masih tak suka lah benda-benda macam tu. Macam pink tu masih tak suka lah. So itu maksud Miss, apa yang berlaku dalam hidup you juga merubah you punya fashion. Macam tu. Okay. Harga, keselesaan, warna, jenis baju. Jenis baju means apa dia? Zara, jenis baju maksudnya macam mana tu? Maksudnya macam jenis baju kan ada yang
kalau saya suka yang dia yang tunik, yang jenis Oh, tunik tu. tunik. Ah, Brand, kan? Kristen Ng. Okay. Kiranya kan ada orang yang jenis suka kalau baju apa labuh baju atas paras bontot tu macam dia tak suka, dia tak selesa pakai. So kalau yang tunik tu kan dia labuh sikit. Okay, maknanya memang you cuba apply kan. Okay, tunik ni selalu orang gaya apa kita panggil yang bohemian style pun suka pakai. Memanglah bohemian ni pada western apa semua, tapi tunik kita punya tunik yang sopan lah kan. Tunik western tu suka hati dia lah, dia nak buka kat belah-belah mana semua kan. So maknanya you lebih mengikut gaya yang macam tu lah. You lebih selesa dengan gaya macam tu. Macam tunik kan. Saya pun tak pasti dengan gaya saya sebab saya tak ada yang spesifik punya macam tetap macam contoh macam ada orang macam suka pakai hitam, tak, kalau pakai baju warna lain pun takkan, maksudnya macam dia takkan memilih warna lain. Jadi saya pun tak tahu gaya saya sebenarnya macam mana. Macam you apa warna pun okey. Ke tak juga? Tak juga. Sebab tu saya macam, saya sebenarnya tak ada spesifik fashion pun untuk diri saya sendiri. Macam tu lah Miss. Asalkan apa-apa brand, yang Miss. selesa lah. Miss kalau Izma tu, Dia ikut brand contoh. kalau yang Izma Fazlin tu Miss, dia kalau dia tak boleh pakai kasut yang macam heels ke, dia kalau dia guna brand Nike ke Puma ke Dr. Kadir tu okey. Kalau macam dia pakai sporty, flat, more sporty. Maknanya dia pakai sport shoes, bukannya orang yang pakai high heels semua tu tak boleh. macam tu Miss. Kalau Izma Fazlin tu. Kalau saya rasa saya tak ada spesifik. Kalau Suka, you, tapi you okey pakai heels ke you okey pakai sport shoes? saya pakai heels ataupun flat. Saya tak suka pakai sport shoes. Saya tak pernah Heels. macam. You suka pakai flat. Okey, faham. Maknanya sport shoes pun bukan, heels pun bukan kan. Pakai flat je. Tipulah Kak Zan ni. Tipu Miss. Heel dia warna pink tu panjang ni. Dia nak pergi pasal tani pun pakai wedges. Sembang je tu Miss. Yang cepat ni maksudnya macam mana? Hadirah Najihah ni. Yang cepat tu maksudnya macam mana pada you? Cepat. Maksudnya macam mudah iron lah. Kalau kadang-kadang tu iron dia macam kejap je iron. Lepas tu saya more tu macam kalau baju kurung tu kalau pilih kain tu macam yang kalau boleh yang tak payah iron pun dia tu Lagi bagus. lagi bagus. Sebab kena iron hujan macam tu. Okey, Miss dengar pula, Miss nampak kat sini Aida Dayana tulis trend media sosial. Okey, Miss nak tahu daripada media sosial ni dia ikut apa? Iklan baju ke, dia ikut artis ke apa? Macam mana Aida? Kalau saya suka tengok TikTok. Okey. Lepas tu kalau kat TikTok dia selalu macam Shopee, dia orang selalu promote Shopee. Maknanya bukan you suka tengok satu-satu artis ni yang you cuba follow ke tak kan? You just tengok. Okey, Habis faham. Advertisement lah senang cerita. Advertisement dalam social media. Macam tu. Okay, faham? Ada siapa-siapa? Okay, ni lupa dah. Nur Fariha. Influencer. Ni nak dengar sikit ni cakap pasal influencer boleh? Influencer mana apa semua. Hari ni no judgement dia. Kita tak judge siapa-siapa you nak ikut K-pop ke, you nak ikut artis ke, ikut suka you lah. Miss nak you cerita je influencer. Sebab Miss nampak dia antara yang tulis influencer ni. So macam mana tu influencer tu? Dah. Dia dengar ke? Dengar. Saya dah cakap. Kalau influencer You dengar? You dengar? Tak dengar? Pecah-pecah Tak jelas.
di Yusof, di Lofa. Jadi daripada situlah saya follow. Okay. Maknanya you ada juga few celebrities yang you follow untuk fashion, untuk dia mempengaruhi lah pakaian you juga. Okay. Kan? Sebab contoh kalau you ikut influencer, contohlah setengah orang kan, tak semestinya you menghabiskan duit, ikut dia menghabiskan duit. Maknanya might be certain artis tu dia habiskan beribu untuk pakaian dia, tak semestinya you menghabiskan macam tu. Sebab tu you perasan sekarang influencer contoh macam Mira Filzah lah, dia seorang pelakon kan, dan dia sangat suka share gaya dia pakai tudung macam mana. So you follow, tak semestinya follow dengan menggunakan duit. You pakailah tudung lain tapi you follow cara dia menggayakan fashion tu. Contoh Nilofa ke apa something like that kan, you ikut. Macam dulu pun Nilofa pun rajin juga, sebelum dia bernikah tu, dia pun rajin juga share kan cara pakai macam mana semua. Rata-rata tulis harga. Size, Miza Adenin. Oh, Miza Adenin yang paling penting size. Nombor 1. Betul, Miss. Oh, maknanya apa-apa pun you pentingkan maknanya size. Maknanya you tengok size dulu. Maksudnya kalau you pergi baju. Lebih kurang macam tu lah sebab saya plus size. So kadang-kadang kan kita tengok macam berkenan tapi kita tak ada size. So kalau saya taklah ikut trend sangat. Saya pun macam Miss, dalam almari saya banyak baju hitam, baju warna maroon. Tapi sebab kalau nak ikut trend pun tak sangat. Cuma saya mementingkan saiz macam tu lah. Sebab kalau nak cari baju, kalau plus size ni dia macam agak leceh sikit. Miss faham, okey. Sebenarnya itu bukan adalah you punya main kriteria untuk you cari, bukan. Maknanya bila you sebut tadi, you perasan tak ayat you cakap bila ada yang berkenan, doesn't mean ada size you. Kan? You cakap macam tu kan? Okey, itu adalah perkara utama lah, macam perkara utama. So benda yang mempengaruhi interest you maknanya bukanlah size. Maknanya you still ada berkenan tengok baju-baju serta-serta cuma tak ada size. Kan? Betul. Alright. Okay, rata-rata samalah. Okay. Macam setengah orang dia suka peplum macam tu kan. Kalau tanya Miss memang kalau boleh baju tu kalau ada peplum auto benci. Miss kalau macam tu. Okay. Kita balik pada topik kita. Okay. So memang banyak pun kajian ke atas pengguna yang telah dilakukan untuk kena pasti bahawa seseorang individu itu sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa pengaruh sepanjang dia melalui kehidupan. Okay. So disebabkan macam Miss cakap tadi lah, ini antara Miss punya big topic lah untuk PhD. Jadi sebab kita pun dah belajar benda ni, sudilah kiranya nanti kalau Miss nak suruh you all jawab survey untuk tolong Miss punya research, boleh? Boleh. Okay. Sebab Miss letak you all sebagai fashion punya consumer lah. Semua orang fashion punya consumer. Tapi adalah certain orang yang tak kan. Okay. Okay, macam Miss cakap tadi lah, okay, fashion ni mempengaruhi lah. Dia dipengaruhi oleh beberapa yang mempengaruhi dia sepanjang perjalanan hidup dia lah. Macam family, dia punya orang kata apa, ekonomi dalam keluarga dia, kan, berkemampuan ke, family yang senang ke, family yang apa orang kata yang kurang berkemampuan ke apa ke, benda-benda tu juga mempengaruhi sebenarnya fashion ni. Okay. Pembelian pengguna sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, peribadi, psikologi seperti you tengok kajian sebelah ni.
kebudayaan. Contoh macam kita, selain kita nak cakap pasal agama, contohnya lah kalau macam you pergi kenduri kahwin. Kalau dulu-dulu Miss tak tahulah sekarang ibu bapa sekarang macam mana. Tapi kalau dulu-dulu Miss tengok rata-rata kawan-kawan Miss kalau nak pergi kenduri kahwin mesti dipaksa pakai baju kurung. Macam tu. Setengah orang dia macam tak boleh nak pakai baju kurung. Tapi bila nak pergi kenduri, mak dia akan cakap, kau pakailah baju kurung, nampak lebih elok. Mak dia akan cakap macam tu kan. So, itu more tu kebudayaan lah. Maknanya bila kenduri kahwin, dah adat kita akan pakai baju kurung ataupun pakai pakaian tradisional lah macam tu kan. Sebab yelah bila you nak cakap you pakai something yang menutup aurat, kadang-kadang you boleh je nak pakai yang back dress yang jeans tu pun tutup aurat juga, tapi sesuai ke you nak pergi kenduri orang pakai baju macam tu? Something macam tu kan. So yang mempengaruhi you adalah kebudayaan lah. Okay. Contoh kalau macam orang India pula takkan dia jarang je nak tengok dia pergi kuil pakai jeans. Selalu dia mesti pakai sari dia. How modern she is, how modern he is, macam tu. Kalau kita bila cakap pasal kebudayaan, kita akan ikutlah kita punya adat dan agama lah kan. Macam tu. And then social kumpulan rujukan keluarga. Okay. Social ni macam contohnya dengan siapa you bergaul, dengan siapa pun kawan you, something macam tu kan. You dalam kelompok yang macam mana, you duduk luar bandar ke dalam bandar. Kalau you tengok fashion orang luar bandar dengan dalam bandar, of course lah berbeza. Macam tu kan. So benda tu sangat mempengaruhi you. Lepas tu peribadi, you punya umur. Setengah orang dia macam ni cakap lah, maturity kita tu, kita punya kematangan tu pun menentukan fashion kita. Kalau macam dulu dia suka stocking jala-jala, macam tu. Bila dah besar ni takkan nak pakai stocking jala lagi, umur 30 takkan masih nak pakai stocking yang jala. Takkan nak bawa dia punya unsur gotik tak habis-habis tu kan. So macam tu lah. So peribadi tu yang mempengaruhi juga. Okay, and then psychology. Motivasi, tanggapan dan pembelajaran. So macam you all contoh sekarang you all dah belajar fashion. Kan you all dah faham sebenarnya aku ni follow apa. Sebenarnya aku ni macam mana ataupun kepentingan fashion apa semua. So sedikit sebanyak dia akan menguatkan karakter dalam pakaian you tu. Sebab you dah start faham. Macam tu kan. So psikologi tu sangat penting. And then anything that motivates you punya pakaian. Setengah orang dia pakai pakaian biru di hari dia nak present. Sebab dia rasa pakaian biru tu menaikkan semangat dia ataupun mengurangkan dia punya busuk, something like that. Benda tu adalah psikologi you. Macam tu. Dan psikologi ni dia bukannya merepek, memang betul. Memanglah kadang-kadang kalau kita cakap pakaian yang menenangkan itu biru, purple, itu pakaian yang menenangkan. Macam tu. Tapi setengah orang dia tak perlukan itu untuk contoh hari presentation dia. Takut apa semua kan. Dia bukan perlu tenang, dia perlu something yang trigger dia punya mood. So dia pakai something yang merah. Biar semua orang tengok dia, biar semua orang fokus kat dia dan dia akan rasa yakin bila dia pakai warna merah. So kalau macam tu, you carry on, you pakai warna merah. Macam tu. So itu menentukan psikologi you lah. Okay. Macam setengah orang dia lebih semangat bila dia pakai baju kurung. Macam tu. And then kebudayaan. Kebudayaan terdiri pada institusi dan pengaruh lain yang memberi pesan kepada nilai asas, tanggapan, keutamaan serta gelagat dalam sesuatu masyarakat. Contoh you all ni kan nanti keluar sebagai ibu, okay? Kalau you tahu kalau you pergi sekolah, rata-rata lah kalau sekolah kerajaan ni dia ada meletakkan etika pemakaian. Untuk letak etika pemakaian, so maknanya you kena pakai office wear, you kena pakai baju kebangsaan you pun dah diiktirafkan kat sekolah. So you tengok rata-rata cikgu sekolah akan pakai baju kurung. Macam tu. Okay. So you akan ikut satu-satu kelompok masyarakat tu. Macam Miss contoh macam Miss bagi contoh. Miss pernah mengajar di MSU, Miss pernah mengajar di City University dekat PJ. Okay, dua-dua ni adalah private university lah.
Okay. Sebelum Miss Miss pergi sana, Miss tak boleh bayang diorang macam mana, kelompok diorang macam mana, Miss tak boleh bayang. Yang Miss tahu kalau kita pergi universiti, City University, waktu tu kan Miss belum bertudung kan. Jadi Miss tak tahu nak berpakaian macam mana nak pergi. Macam tu. So Miss beranggap kita just pakai fashion office attire lah. Macam tu kan. So dalam kepala otak Miss ni langsung tak terfikir yang baju kurung tu. Macam tu. So bila Miss pergi di CTU, di hari pertama Miss pakai baju kurung. Hari pertama sebab Miss fikir kita tenaga pengajar kan, pakailah baju kurung lebih sesuai macam tu kan. Sekali Miss pergi, Miss the only one pensyarah yang pakai baju kurung. Yang lain semua pakai office attire lah. Office attire. Even yang pakai tudung pun dia akan pakai blouse, dia akan pakai seluar yang baggy-baggy ke apa ke. Dia orang very stylish macam tu. So itulah hari terakhir Miss pakai baju kurung, lepas tu Miss tak pakai lagi dah. Sebab Miss nak ikut kelompok dia orang. Miss baru masuk dan Miss ikut cara dia orang kan. Dan lepas tu Miss taklah pakai suit lah apalah semua. Pakai macam dia orang pakai macam tu. Okay. And then after 1 year, Miss berhenti daripada CTU tu, Miss pergi ke MSU. Miss assume di MSU, yelah sebab dua-dua private school kan, private university kan, so Miss ingat sama je lah. So Miss pergi dekat sana dengan first day-nya Miss pakai office attire lah, Miss dengan blazer, dengan apa semua, Miss dah terbiasa macam tu kan. So bila pergi, Miss adalah the only pensyarah yang pakai macam tu. Which is dekat MSU, kalau you nak tahu, MSU dia banyak lecturer Melayu lah berbanding dengan City University, banyak Cina dengan India. Macam tu kan. And then dekat MSU pula, Miss the only one yang pakai attire macam tu, which is yang lain semua pakai baju kurung. Betul-betul rasa macam pergi sekolah. Sebab pensyarah ni semua pakai baju kurung. You bertudung ke, you tak bertudung ke, semua pakai baju kurung. Macam tu. Sebab dia orang dah terbiasa, itu kelompok dia orang. Macam tu. Tapi Miss tetap tak berapa pedulilah, cuma Miss belajar daripada situlah. You kalau you nak blend in dengan sesuatu tempat, you cuba ikut kelompok. Selagi kalau dia tak melanggar apa-apa etika lah kan. So you cuba ikut kelompok tu macam tu. Disebabkan Miss tak pakai baju kurung di MSU, time tu orang selalu ingat Miss student lah. Selalu Miss kena marah macam tak bagi masuk office, tak bagi masuk toilet staff apa semua. Padahal Miss ada je kat lecturer tu ada je. Macam tu. So sebab dia orang dah terbiasa bila pensyarah tu dia orang pakai baju kurung. Macam tu kan. So bila Miss tak pakai baju kurung, orang selalu tersilap lah. Macam tu. Okay, and then masyarakat ini memiliki pandangan tersendiri tentang hubungan antara ahli dan masyarakat dengan masyarakat lain. Contoh, ni baru Miss cerita dekat you all macam mana Miss masuk kelompok. Sebab tu di CTU Miss blend in cepat. Sebab Miss Lesa pakai macam tu. Kan dia orang pakai office attire, dia orang pakai seluar apa semua. Which is dekat MSU Miss mula-mula ada masalah nak blend in sebab dia orang semua pakai baju kurung. Miss jadi tak reti. Miss manusia yang Miss tak berapa pakai baju kurung macam tu kan. So bila dia orang macam tu Miss tak follow, jadi kita cakap apa? Susah nak blend in lah. Macam tu susah nak blend in. Susah nak masuk dengan kelompok macam tu. Okay. So budaya boleh dibahagikan kepada sub-budaya yang menyediakan beberapa identifikasi, lebih terperinci kepada memproses sosialisasi untuk ahlinya. Misalnya walaupun secara umumnya orang Melayu dikait dengan pakaian Melayu seperti baju kurung atau baju Melayu, tapi terdapat juga ramai orang Melayu yang suka memakai gaya barat ataupun gaya Asia lain lah. Maksudnya kurta ni more to like Indian style. Macam tu. Macam sekarang pun few years back, hari raya, few years back, you nampak untuk pakai lelaki kurta sangat in lah time tu kan. Padahal kurta tu bukan pakaian nak ikut kan, bukan pakaian kita pun, tapi sebab dia sopan kan. Okey, satu lagi ciri yang wujud dalam budaya adalah kelas sosial ataupun ahli masyarakat distratakan berasaskan faktor yang diutamakan dalam masyarakat tersebut. Contoh macam kita sebagai you sebagai yang akan keluar jadi guru apa semua, you sebenarnya pakaian you juga adalah benda yang sangat penting sebab you tu kita panggil macam role model lah untuk
you punya anak-anak murid nanti kan. So you sangat kena menjaga pakaian you kan. Walaupun cikgu apa, you selalu tengok lah kalau cikgu ni dia ada satu style dia pakaian dia kemas, pakaian dia bersih. Kalau yang cikgu perempuan selalu dia macam dia very sopan kan, dia very sopan, lepas tu dia menutup aurat semua elok macam tu. Even kalau you tengok cikgu Cina India yang masuk sekolah kebangsaan pun you tengok macam mana dia pakai, very sopan. Sebab dia menghormati kita kan macam tu. Dan menghormati kita punya apa, undang-undang lah, undang sistem sekolah tu macam tu kan. And then antara asas yang digunakan untuk membentuk kelas sosial adalah pekerjaan, macam tu tadi, tahap pendidikan, tempat tinggal dengan harta. Okay. Macam kalau you perasan sekarang dekat media sosial pun you boleh jumpa dah few cikgu. Dulu orang sangat menghormati cikgu lah. Nowadays cikgu bila dia pergi sekolah, contoh bila dia pergi sekolah dia pakailah ikut sekolah tu. Bila lifestyle dia di luar, tiba-tiba dia rasa itu adalah peribadi dia, which is sepatutnya tak menjadi macam itulah. Macam sekarang kalau you tengok cikgu tu tak macam cikgu dah. Kat luar ni. Kat sekolah memang dia pakai okey. Kat luar, you macam tak sangka, dia ni cikgu rupanya. Dekat sekolah bukan main lagi dengan t-shirt, dengan tie-nya kemas cikgu macam tu kan. Bila kat luar kita nampak dia macam wow, macam artis macam tu kan. Dengan seluar pendeknya, dengan rantai, dengan tu. Ni cerita pasal lelaki lah. Contoh, sama juga macam perempuan. Sekarang punya generasi cikgu dah banyak yang macam tu. Even ada yang jenis yang di sekolah dia bertutup lah sebab dia nak ikut kelompok masyarakat dalam tu, which is sebelum ni dia tak bertutup contoh. Maknanya kat luar dia rasa itu adalah peribadi dia, which is dalam education line benda ni sangat penting sebenarnya lah. Kalau boleh lah biar untuk pekerjaan you ataupun social life di luar biarlah sama. Sebab you ni ada ramai pengikut sebenarnya. Anak murid itu adalah pengikut you sebenarnya. Kan? So you kena jaga you punya kelas. Kelas tu bukannya maksudnya you nak ikut you punya diva, bukan. Kelas tu maksudnya you kena ikut you punya kategori lah. Macam tu. So you sebagai tenaga pengajar, you kena tunjuk benda yang baik lah. Something like macam tu, you kena jadi role model. Okay. But macam mana pun tetap you punya lifestyle di luar adalah hak you. Macam tu, okay. Kelas sosial mempengaruhi individu dan seringkali individu akan bergelagat dengan gelagat yang sama dengan ahli-ahli daripada kelas sosialnya berbanding dengan ahli-ahli daripada kelas sosial yang berbeza. Contoh contoh lagi, banyak contoh Miss ni. Sekejap. Contohnya Miss sekarang tenaga pengajar. Miss duduk di fakulti pengajian. Okay. Sebenarnya Miss tak sangka pun masuk UPM ni dekat fakulti pengajian, which is Miss kena patuhlah kepada segala dia punya peraturan apa semua sebagai tenaga pengajar sebab Miss ni mengajar bakal guru-guru. Lagi Miss kena jaga Miss punya benda-benda lah. Certain things Miss kena jaga, tak boleh ikut kepala Miss je. Tapi Miss ni juga daripada golongan yang macam mana. Kalau apa yang Miss cakap Miss rasa faham kot. Macam tu. Dekat luar Miss masuk dalam golongan yang macam mana. Miss dah berapa lama duduk dalam industri apa semua. Kawan-kawan Miss tak ada seorang pun yang tenaga pengajar. Kawan-kawan Miss kat luar semuanya fashion designer lah, apalah, semua macam tu. So bila Miss bergaul dengan tenaga pengajar, cara pembawakan diri Miss tu lain. Bila Miss bergaul dengan kawan-kawan Miss ni daripada zaman-zaman belajar sampai sekarang ni, dia lain. Macam tu. So Miss kena pandai bawa diri lah masuk dalam kelompok yang mana kan. Sebab takkan disebabkan Miss dah jadi lecturer sekarang, Miss dah tak kawan dengan yang lain. Miss kawan dengan lecturer je, takkan macam tu kan. So kita kena pandai bawa diri. Okay. Contohnya ahli kelas atasan lebih suka berbelanja di tempat yang dapat mencerminkan kedudukan status kelas sosial mereka berbanding dengan seseorang dari kelas sosial yang lebih rendah. Itulah. Macam contoh kita apa-apa mall pun tak apa asalkan menyediakan pakaian ataupun yang brand-brand yang you rasa selesa lah, yang murah sesuai dengan perbelanjaan bulanan you apa semua kan. Kalau macam golongan atasan ni benda ni sangat penting.
Even mall mana yang dia nak pilih pun benda tu sangat penting. Kita tak boleh nak cakap dia feeling lah, bukankan lebih ke apa, tak. You kalau masuk dalam golongan VVVIP tu, you akan tahu kenapa dia orang hanya shopping di pavilion, something macam tu. Even ada setengah VVIP pun pergi Aeon pun tidak. Dia kalau nak pergi nak jejak kaki tu, kena pergi kat pavilion. Dia ada sebab-sebab tertentu dia kenapa macam tu. Dia kena jaga dia punya kelas tu. Okay. Seseorang daripada kelas sosial yang bukanlah rendah, yang biasalah kita panggil akan berbelanja di kawasan atau kedai yang juga kerap dikunjungi oleh ahli kelas sosial yang sama. Macam tu kan. Senang cakap mall lah, mall semua orang pergi. Nowadays mall semua orang pergi, tak kisahlah golongan atasan ke, bawahan ke apa ke, mall semua orang pergi. Okay, untuk daripada segi sosial juga Untuk yang daripada segi sosial pula, faktor sosial terdiri daripada kumpulan rujukan, keluarga, peranan dan serta mereka. Kumpulan rujukan, kumpulan yang mempunyai pengaruh secara langsung ataupun tidak terhadap gelagat ataupun sikap manusia. Macam ni cakap tadi lah, pengaruh family itu ataupun pengaruh kelompok itu sangat penting sangat untuk you. Itu juga mempengaruhi cara you beraction, lifestyle you macam mana. Tahap interaksi dalam kumpulan sekunder adalah sederhana dalam keadaan yang agak formal. Pengguna berinteraksi pada tahap tinggi dan secara tidak formal dalam kumpulan primer. Okay. Ini mengikut kelas lah. Okay. Kumpulan primer dan kumpulan sekunder juga dikenali sebagai kumpulan keahlian. Pengaruh kumpulan boleh dilihat dalam pada 3 keadaan itu, iaitu gelagat. Gelagat ni senang cakap behavior lah, behavior you towards fashion macam tu. Gelagat ataupun cara hidup, sikap dan konsep diri sendiri serta pemilihan terhadap produk atau serta jenama. Okay. Terdapat juga pengaruh secara tidak langsung daripada kumpulan luar dari kumpulan keahlian. Maknanya bukan kelompok you pun kadang-kadang mempengaruhi juga. Pengaruh tidak langsung yang positif dipanggil kumpulan aspirasi. Pengaruh tidak langsung. Okey, pengaruh yang bukan daripada kelompok you dipanggil kumpulan aspirasi. Okey. Pengaruh kumpulan luar yang negatif atau dihindar dipanggil kumpulan pengasingan. Macam tu. Macam kita belajar hari tu pasal kelompok hipster. Dululah hipster punya dulu, sekarang hipster dah in. Dulu punya hipster sebab dia orang gerakkan berontak, dia nak freedom, dia orang nak kesamarataan lelaki dan wanita, dia macam tu. Faktor peribadi. Faktor mempengaruhi peribadi yang boleh dihuraikan daripada beberapa aspek, iaitu umur you, tahap dalam kitaran hayat keluarga you, pekerjaan you, kedudukan ekonomi you, gaya hidup, personality, konsep you. Okay, daripada segi psikologi pula, motivate, persepsi. Setengah orang dia sangat takut nak berfashion sebab dia takut orang kata. Nanti orang kata apa, nanti orang tengok macam mana, nanti orang apa benda. So persepsi tu sangat memberi impact dalam hidup. Setengah orang tak kisah, katalah apa pun, jadi aku adalah aku. Macam tu kan. So third adalah pembelajaran. Okay. Sebenarnya betul, tahap pembelajaran you, education level you juga akan mempengaruhi lifestyle you. Okay. Dan kepercayaan, ni ikut agama lah. Dan sikap. Sikap ni pun sangat mempengaruhi lah lifestyle. Bila lifestyle ni kita cakap pasal the full fashion lah. Okay, psikologi sebagai fashion pakaian anda. Banyak penemuan penyelidikan tentang psikologi fashion dan pilihan pakaian adalah bertakluk kepada nilai budaya masyarakat di mana seseorang itu hidup. Perbezaan budaya adalah penting, malah tidak semua budaya melihat kualiti yang sama yang dikaitkan contohnya dengan warna tertentu. Macam kita Islam, kita perempuan, especially perempuan, kita tak boleh pakai warna, kalau ikut betul-betul lah syariat Islam, kita tak boleh pakai warna yang betul-betul like menarik. Kalau Islam, sebab tu Islam bukan tak boleh pakai merah tu, contohnya merah tu very like attractive. Merah tu dikaitkan dengan, kalau ikut psikologi, dikaitkan dengan
tarikan, and then dia very sexually attractive sebenarnya warna merah tu. And then dalam Islam kita kurang menggalakkan perempuan pakai sebab kalau you tahu, kalau ikut, ni bukan ikut fashion kalau ikut Islam itu sendiri, perempuan kan dilarang pakai sesuatu yang menarik. Nah, kalau boleh biar yang orang tak pakai, tak nampak langsung. Tapi nowadays punya style nowadays, walaupun kita berfashion tak apa ke, kita nak orang tengok kita tu rasa tertarik, rasa suka tengok kita, rasa senang tengok kita, macam tu kan. Bukan nak cakap Islamik ni nak bagi kita nampak selekeh ke apa ke, bukan. Dia cuma tak nak kita berlebih-lebihan. Itu ayat yang betul. Tak nak berlebih-lebihan daripada segi warna, aksesoris, pakaian you. Orang tengok je you, especially if you tak kahwin lagi lah, ataupun you selalunya merujuk banyak kepada perempuan lah. Lelaki tak ada masalah pun nak pakai merah ke apa ke. Kalau macam ikut Miss punya research dulu, Miss pernah buat research pasal waktu kerja dululah, a lot in clothing menurut Islam, kepada syariat Islam kan. Macam Islam kita banyak menitik beratkan warna-warna yang putih, hijau, semua tu okey lah. And then bright colour is no for perempuan, something like that kan. So benda-benda macam tu lah yang kita menitik beratkan. Contoh macam kita kurang warna merah, sepatutnya lah kurang warna merah. Orang India dengan orang Cina sangat mengangkat warna merah. Macam tu. Itu maksudnya dia kata tak semua budaya melihat kualiti yang sama, contohnya warna. Warna merah tu kan, macam kita orang kalau cakap kalau boleh jangan merah tu untuk perempuan. Kalau macam kaum lain, lagi dia menekankan merah tu sebab bawa unsur-unsur yang inilah yang berkenaan dengan agama dia orang lah. Okay. Prinsip asas pemilihan pakaian. Prinsip asas dia adalah menyembunyikan ciri fizikal yang lemah dan menunjukkan penampilan luaran yang positif. Okey. Melahirkan atau menampilkan luaran yang positif ini sangat penting. Even dalam Islam pun sangat menitik beratkan. Yang Islam tak bagi adalah berlebih-lebihan. You kena tahu beza tu. Okay? And then yang you nak menampilkan sesuatu yang positif, itu sangat dianjurkan dalam Islam. Contohnya, corak pakaian you lah. Ini both lah, applicable for both. Kita nak cakap pasal agama tu, kita nak cakap pasal hanya sekadar fashion ke, apa-apa pun pakaian selalunya kita nak menutup kita punya kelemahan. Contoh kalau you berbadan besar, you tak nak orang nampak you macam tu. Kalau boleh you nak main dengan ilustrasi sikit. Maknanya you nak orang nampak you biasa je lah. Bukan nak nampak kurus ke apa ke, nampak biasa lah. Okay. Dan setengah orang dia berpakaian untuk menutup samping celah lah yang dia ada. Okay, celah ke ataupun contoh macam ni cakap hari tu, orang kan, mereka dah start mereka pakaian yang nak bagi ni orang nampak kurang, nak bagi nampak kurang dia punya kekurangan. Faham tak? Kurang nak bagi nampak dia punya kekurangan. Okay? Bukan kita nak menghilangkan terus, kita nak bagi kurang. Prinsip asas bentuk pakaian, style pakaian, corak warna, tekstur dan rupa fabrik untuk badan. Manusia yang mempunyai bentuk badan yang berbeza-beza, secara amnya bentuk badan boleh dibahagikan kepada 4 jenis seperti berikut. Tinggi, langsing, rendah dan langsing, rendah dan gempal, tinggi dan gempal. Okey. Ini masuk pula you punya ni lah, you punya apa yang you buat hari tu kan, element and principle of art. So dalam fashion ni, tak kisahlah dalam fashion apa kan, as long as you bila involve with art, element and principle ni macam dia cakap lah, dia macam satu rukun lah yang you kena follow. So ini dia mau cakap pasal element and principle daripada segi pakaian, okay. So ini yang you boleh tengok lah, nanti Miss bagi juga slide ni kat you all kan. So you all boleh tengok lah macam ni.
Tapi yang Miss minta elemen dan principle of art itu general. Yang ni dia more to fashion sahaja. Dia cakap pasal fashion sahaja. Elemen dan principle yang dia cakap pasal fashion je. Okay. Yang Miss minta dekat you all tu applicable untuk anything yang you belajar pasal art. Style pakaian. Style pakaian adalah sesuatu pakaian itu dibuat atau digayakan. Pemilihan style pakaian kerap dipengaruhi oleh bentuk badan kerana elemen asas reka bentuk pakaian seperti corak, garisan dan cantuman, garis leher, garis lengan akan menampilkan bentuk badan yang menarik dan bergaya. Okay. Now, of course lah, bila you ada certain bentuk badan, you akan pakai something yang semua orang dia suka enhancekan lagi. Contoh kalau dia jenis hourglass, badan yang hourglass, dia akan pakai something yang betul-betul menonjolkan lagi dia punya hourglass tu. Dia betul-betul sengaja nak menonjolkan. Setengah orang bila certain bentuk yang dia macam, contohlah kalau orang yang mempunyai perut yang sangat besar, kita akan pakai pakaian yang, of course lah kita tak pakai hourglass. Kan? Kita tak nak menonjolkan lagi bahagian tu, kita kalau boleh nak tutup. So kita pakai something pakaian yang menutup lah segala apa yang you tak nak tunjuk dekat orang. Betul, you tak suka. You tak nak tunjuk dekat orang. Okay. Corak. Corak ialah motif on fabric yang beraneka seperti garisan, bunga, ni semua motif lah. Geometric, apa ke semua. Corak boleh dihasilkan melalui proses mencetak, menenun ataupun mengait fabrik. Penggunaan perisian seperti CAD. You belajar tak CAD? You belajar tak? Tak sempat? Belum lagi. Belum. Bila you akan belajar next semester? Ke tak tahu? Tak. Sebab hari tu Puan Anis cakap dekat saya yang you all rasanya dia kata you all dah belajar CAD. Tak tahu lah, mungkin saya salah dengar. Yang merupakan teknik model yang mempercepatkan proses rekaan bentuk daripada yang mudah kepada corak-corak yang lebih kompleks. Okey, ini faktor pemilihan pakaian, keperluan fisiologi, pendidikan, kemajuan teknologi, budaya dan agama, geografi, keperluan sosial. Okay. Dia bahagi ikut ni lah, ikut faktor. Okay. Keperluan fisiologi. Okay. Pakaian diperlukan sebagai pelindung tubuh. Okay. Pakaian adalah keperluan fisiologi kerana pakaian dapat melindungi kulit daripada menjadi kering dan mengawal suhu badan. Umur dan bentuk tubuh seseorang dapat mempengaruhi pemilihan pakaian. Contoh, wanita mengandung. So dia nak pakai something yang selesa lah. Dan yang breathable lah untuk kawasan perut dia kan. Yang tak menekan perutnya. Agar mereka lebih selesa. Okay. And then daripada segi pendidikan ekonomi rumah tangga menjadikan individu mempunyai pandangan yang luas terhadap fashion. Contoh, ni you all lah ni. Okay, ni you all lah. Contohnya bila you all ambil pendidikan dalam pendidikan ERT ni, you all secara tak langsung you all tambah a few knowledge about benda lain. Sebab ni dapat tahu you all bukan belajar ni kan. You all ada banyak lagi benda lain yang you all belajar kan. So this time is for you untuk belajar pasal fashion kan. So secara tak langsung you dah dapat sedikit sebanyak knowledge about fashion. So dengan pengetahuan ini, individu dapat meningkatkan minat dan kehendak kepada fashion yang baru, dapat membuat pertimbangan yang wajar terhadap penggunaan pakaian. Pengetahuan ini juga dapat memperbagaikan fashion pakaian untuk perbezaan zaman. So you dah tahu dah after this, kalau you bukan di bidang guru sekalipun, guru ataupun you profession sekalipun, ataupun you membantu ke something like that, you jangan lupa elemen dan principle tu applicable for all. Kalau you mengajar nanti, insyaAllah you keluar jadi cikgu nanti, benda yang sama you kena tekankan. Tapi Miss rasa you all akan lebih mengajar student mengikut syllabus buku teks kan, syllabus buku teks walaupun you ERT. Contoh kalau you mengajar ERT kan, you akan mengikut syllabus buku teks. So kalau tak ada dalam syllabus elemen dan principle tu, tapi you boleh juga tekankan
dekat student, kepentingan elemen dan principle of art tu. Okay. So benda ni sangat penting, you akan carry. Walaupun tak ada dalam sini, penting untuk semua orang tahu. Sebab you never know student you nanti bila besar dia jadi apa. Macam tu kan. So you prepare. You punya tanggungjawab sekarang adalah untuk prepare perjalanan seseorang individu tu di masa akan datang. So tanggungjawab itu besar. Okay. Perkembangan teknologi membolehkan pakaian siap dikeluarkan dengan mudah. Maksudnya ready to wear lah. Dalam keadaan cepat dan banyak. Hasil ciptaan gentian sintetik membolehkan kita mempunyai fabrik dan kemasan baru seperti menjadikan pakaian tidak mudah renyuk dan mudah terjatuh. Sekarang ni everything is involve machine lah. Kerana machine dah boleh keluarkan anything yang senang untuk you lah. Okay. Dan anything yang produced by machine selalunya harga dia very economic. Perkembangan media masa seperti filem dan video turut mempengaruhi style dan pemilihan pakaian itu. Ini sangat betul lah. Especially kalau you ni rajin tengok YouTube, tengok TikTok ke apa ke, sedikit sebanyak benda tu akan mengubah you punya lifestyle. Mungkin ada benda bagus yang you jumpa, you nak follow, something macam tu kan. Okay, budaya dan agama. Pakaian tradisional melambangkan budaya sesuatu kaum. Pakaian tradisional ini digenerasikan daripada satu generasi kepada generasi seterusnya, tetapi diubah suai sikit lah mengikut peredaran zaman. Contohnya kebaya orang Melayu, consam untuk orang Cina dan sari untuk orang India. Okay. Bagi orang Islam, pakaian mereka perlu menutup aurat iaitu tidak menampakkan tubuh badan. Bagi agama Islam lain, bagi agama lain, mereka memiliki ketetapan pakaian masing-masing. Selain itu, warna seperti putih, hitam, merah, kuning dan hijau pada pakaian memberikan pengertian mengikut keadaan situasi tertentu. Okay. Macam sekarang kita dah ada badan-badan NGO, badan-badan apa ke, kita dah ada warna tu yang melambangkan apa. Untuk setiap institusi lain-lain kita macam tu. Keperluan sosial. Seseorang individu memainkan berbagai-bagai peranan dalam masyarakat. Mereka perlu menyesuaikan pakaian dengan peranan mereka pada masa atau keadaan. Contohnya pakaian casual dipakai pada situasi informal, pakaian formal untuk keadaan rasmi lah, dan pakaian seragam mengikut pekerjaan lah kan. And then pendapatan keluarga. Ini juga adalah penting. Okay? Fabrik yang eksklusif yang dibuat daripada fabrik yang mahal atau jenama yang terkenal akan menggambarkan status seseorang. Okay? Setengah family, maknanya yang well known punya family ataupun high profile punya family, dia sangat menjaga walaupun untuk anak dia apa ke, dia sangat menjaga sesuatu style pakaian apa semua, sebab itu adalah satu production dan adalah kewajipan untuk mereka jagalah. Walau bagaimanapun dia hanya adat lah atas dunia ni kan. Macam tu. Kesimpulannya, pelbagai peranan telah membawa kepada perubahan industri fashion dunia sama ada dalam bentuk formal ataupun tidak formal. Macam sekarang ni contoh, you all memanglah zaman sekarang kita dah boleh pilih lifestyle kita sendiri kan. Contoh macam cakap tadi, pakaian you nak pakai macam mana, ikut suka you. Lifestyle rumah you macam mana, ikut suka you. You nak beli kereta macam mana, ikut you lah, ikut taste you, ikut pocket you, ikut semualah, ikut you apa semua. But at the same time, you terpaksa follow juga beberapa kata macam law lah untuk pekerjaan ni ke apa ke. Contoh, kalau you ni berjiwa macam botik ke apa kan, rumah ni hitam apa semua, you berjiwa begitu apa semua, tapi pekerjaannya adalah seorang guru. Macam tu. So untuk guru tu, you terpaksa follow yang guru punya law lah, you memang kena ikut macam tu. Kalau kat rumah you macam mana pun, itu atas you, itu hak you macam tu kan. So itulah peranan fashion ni, pentingnya fashionnya di situ. Okay. Okay, dah habis untuk slide topik 3. Okay, jadi Miss bagi, after this Miss bagi orang rehat sekejap. Sepatutnya boleh sambung terus tapi Miss bagi orang rehat sekejap lah.
siapa belum makan ke apa ke, before that macam biasa Miss nak dengar sepatah dua kata daripada kita punya bakal-bakal cikgu ni. Siapa nak share hari ni apa yang you dapat ataupun apa yang you faham ataupun apa yang terbuku dalam hati you, pendapat you ke apa ke yang you nak share lah dengan saya ataupun dengan kawan. Boleh je. Silakan. Siapa-siapa? Anyone?